Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Alhamdulillah, bertemu kita lagi di dalam siaran FB kita. Setelah beberapa lama kita 2 hari juga saya tak mengadakan live, dan pada pagi ni kita dapat mengadakan live. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita membaca kitab Sendi Agama. Kita sampai muka surat 276, iaitu pembahagian kepada dosa ataupun kategori jenis-jenis pembuat dosa. Ya, kita sebut yang pertama sekali ialah orang yang mengambil sifat-sifat rububiyah, yakni sifat-sifat ketuhanan dia pergi ambil. Dia jadi sombong, dia jadi bangga, dia seronok dengan mendengar pujian, nak kekal, tak nak mati-mati. Ini sifat yang pertama. Dosa yang kedua ialah sifat syaitaniyah, iaitu seperti dengki, walbagh, ya, derhaka, helah, menipu, khidak dan sebagainya. Yang ketiga dipanggil sifat-sifat bahimiyah, yakni sifat yang dimiliki oleh sifat kebinatangan. Ada manusia yang berperangai macam binatang, tamak, suka marah, suka mengikut hawa nafsu, ya, ittiba'u syahwat wal farj, dia suka ikut hawa nafsu dan kemaluan. Dan yang keempatnya sifat sabu'iyah, iaitu sifat yang dimiliki oleh golongan yang binatang buah saja. Tadi kebinatangan, ini binatang buah saja. Ya, suka bunuh orang, suka pukul orang, suka memberontak. Ini dipanggil sifat yang ganas. Jadi ini ada 4 dosa ataupun 4 cara pelakuan dosa, sifat-sifat pelaku dosa ni. Kesemua yang tersebut itu merupakan sumber kemaksiatan. Di antaranya ada yang mengenai hati. Dalam 4 jenis pembuatan dosa ni, ada benda yang berkaitan dengan hati. Kufur, gemar buat benda yang bid'ah, munafik, ada niat jahat pada orang lain. Ada pula yang mengenai pada mata, lidah, telinga, perut, kaki, tangan, kemaluan. Ada juga dosa yang melibatkan anggota tubuh. Dan ada juga dosa yang besar dan ada dosa yang kecil. Menentukan dosa apakah itu besar ataukah itu kecil, ulama-ulama memberikan penafsiran ataupun definisi mengikut hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para ulama, ya, tentang Nabi memberikan khabar kepada kita mana dia dosa besar, mana dia dosa kecil. Dosa-dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Okey? Dan ada yang mengatakan bahawa apa sahaja yang sifatnya menyalahi perintah Tuhan itu adalah dosa besar. Ada, kita baca dah dulu tentang pembahagian dosa. Ada yang kata lawan saja Tuhan, dosa itu adalah dosa yang besar. Kita boleh buka tafsir di dalam surah An-Nisa, in tajtanibu kaba'irama
Okey, kalau kita buka dalam tafsir itu menceritakan tentang kalau kamu menangguhkan ataupun kalau kamu menjauhi daripada dosa-dosa besar, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kecil kamu. Maknanya dosa tetap ada dua pembahagian, dosa besar dan dosa kecil. Ada pula yang mengatakan sesuatu yang diberi ancaman, kalau buat akan masuk neraka, maka itu adalah dosa yang besar. Menurut keterangan daripada Imam Abu Talib Al-Makki, dosa besar itu ada 17. Okay, itu pendapat daripada Imam Abu Talib Al-Makki. Imam Abu Talib Al-Makki berkata dosa besar itu ada 17. Minta pada Muhammad Sapiron Ismail, Zubaidah Muhammad Nur, Siti Aisyah, Hafsah Talib, Salihah Jepun, Yasmi Syamimi, Siti Aisyah, Rozinis Rahman, Ngah Esah, Sarimah Diman, Minah Maktop. Tulis apa benda yang dikatakan 17 perkara yang termasuk di dalam dosa-dosa besar tadi. 4 ada di dalam hati. Daripada 17 tadi, 4 ada dalam hati. Pertama, syirik, yakni menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni banyak tuan-tuan. Ada orang yang beranggapan bahawa benda ini boleh mendatangkan kematian. Benda inilah punca kematian, sedangkan yang boleh memati dan boleh menghidupkan hanyalah Allah. Kamu kalau tak dapat benda ni, kamu mati. Biar betul kau. Yang memati dan menghidupkan hanyalah Allah. Huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidup dan dialah yang mematikan. Tak boleh kita kata benda ni lah semata-mata mematikan. Jangan cakap lagi kalau Allah tak izin. Berapa ramai hari ni jadi syirik tuan-tuan. Menganggap ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Allah. Itu syirik lah. Menganggap Allah tak tahu dalam nak menyelesaikan sesuatu masalah, sesuatu perkara. Itu syirik. Mengatakan orang lain lebih bijak daripada Allah. Itu syirik. La tusyrik billahi syai'ah. Jangan kamu syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Baik kebendaan, baik kemanusiaan, baik keiblisan, kesyaitanan. Jangan dia buat syirik. Itu nombor 1. Dosa yang paling besar sekali. Yang kedua, terus-menerus berniat mau melakukan kemaksiatan. Tak mau taubat. Kaki zina ni kalau boleh aku nak terus berzina. Tak ada rasa penyesalan untuk berhenti berzina. Tak ada rasa penyesalan untuk membolehkan dia berhenti berzina. Tak ada. Dia tengok mana ada licin. Segala hak licin dia sapu semua. Hak tak licin pun dia balut. Ini dosa besar. Berniat untuk terus melakukan kejahatan. Yang ketiga, sekalipun kecil sifatnya, dia akan putus daripada kerahmatan Allah. Kalau kita berniat untuk terus melakukan perbuatan dosa, walaupun dosa itu kecil, maka orang yang macam ni akan putus daripada rahmat Allah, sebab tidak mau kembali kepada Tuhan daripada perbuatan dosa dia tu, walaupun dosa tu dosa kecil. Okey, dosa kecil ya. Duk sepak kucing. Asal jumpa kucing tu dia sepak. Asal kucing tu lalu dia sepak kucing tu. Tak salah apa pun kucing tu. Dan dia memang suka sepak kucing tu. Dia suka jentik telinga kucing tu, bengkok telinga kucing tu. Tak pun berhenti sampai sekarang. Memang tiap-tiap hari kerja dia jentik telinga. Baik. Kemudian dan merasa aman daripada paksaan orang yang memaksa kepada dirinya untuk mengerjakan dosa yang besar. Yang seterusnya ialah merasa diri dia aman. Bila orang ajak dia buat dosa besar, orang ajak dia buat dosa yang haram, yang besar, dia rasa seronok. Dia rasa seronok.
Dia rasa tak apa dalam bahasa kita ni. Kalau orang paksa dia, patutnya bila orang paksa buat jahat, orang ajak buat jahat, dia lari daripada kejahatan. Dia berhenti daripada benda-benda tu. Misalnya kerjanya ialah tuang arak, hidang arak. Patut dia cakap, tuan, saya tak boleh hidang, saya orang Islam. Angkut pun tak boleh, hidang pun tak boleh, haram tuan. Sepatutnya cakap macam tu. Ni tak. Buat macam mana kan cara makan. Kalau kita tak ikut cakap bos, nanti dia buang kerja kita pula. Itu macam mana cari makan sekarang ni, susah dapat kerja. Yang ada kerja pun kena buang kan. Nampak slow dia cakap tu kan. Saya memang kerja saya inilah. Apa kerja saya boleh buat kan. Tak ada apa pun. Itu pak saya suruh saya buat merompak ni, saya pun ikut je lah. Tunggu bapak dalam kereta. Bapak nama apa? Bapak nama Komeng. Oh, Komeng. Nampak ni tuan-tuan. Ya, macam mana yang kata berterusan merasa seronok disuruh buat kerja ataupun buat dosa. Baik, Salinah Subhani, selamat pagi. Hashimah Abdul Hamid, Zarinah Makno, okey, terima kasih. Nur Madinah Melaka, Ayumi Yumi, Makno Ibrahim. Asal jumpa kucing, sepak. Asal sepak aja jumpa kucing. Okey. Kemudian kepada Hasmah Habibon, kepada Mardiyah Abdul Rahman, Zunaidah Yusuf, Rohimi Ismail. Banyak dah kawan-kawan kita. Badrul Hisham. Okey. Yang ramai dah yang mula masuk untuk memberikan komen. Maklumlah 2 hari saya rehat daripada buat FB Live, dan pada hari ni baru kita dapat buat balik. Mudah-mudahan saya sihat, mudah-mudahan tidak ada masalah. Baik. Okey, kemudian yang seterusnya. 4 dosa dalam hati. 4 dosa lagi ada di lidah. Menyaksikan sesuatu yang salah dikatakan benar, atau yang benar dikatakan salah. Lidah jadi saksi palsu. Benda tu haram, dia kata halal. Benda tu halal, dia kata haram. Itu dosa pada lidah. Yang kedua, menuduh berzina kepada seorang yang muhsan. Dia tuduh berzina. Aku nampaklah si misi tu keluar dengan si mat tu. Pagi-pagi dah keluar jalan berdua. Tak tahulah malam tadi tidur di mana dia berdua tu. Tak tahulah malam tadi tidur di mana dia orang berdua tu. Ini cerita apa? Bila hati sudah retak. Rubiah Suparman berlakon. Ruqyah Shfi'i ni bidan. Rubiah Suparman bidan kerajaan, nurse. Bertelagah 2 orang. Nurse ni naik motor. Keluar naik motor, simpang bertemu dengan simpang laki-laki balik pada tangkap ikan. Tok bidan nampak. Pergi mengadu kat orang kampung. Tah apa dia buat adik janda, apa misi muda tu. Datang ke kampung cari laki orang. Ini nampak. Tu cerita apa nama, bila hati sudah retak. Tahun 1982. Rubiah Suparman dapat pelakon, Ruqyah Shfi'i dapat pelakon pembantu terbaik. Dah mati dah Ruqyah Shfi'i ni. Kalau berlakon tu jadi jahat selalu, bagus suara dia. Jadi tuan-tuan, ni cerita bila hati dah retak. Mulut tu cakap. Mulut tu menuduh orang berzina. Baik, yang seterusnya. Melakukan sihir dengan lidah. Mentera. Dengan lidah. Nak nyinsaun mata kaji, semua rinseng. Marang kerapu, marang sekepar, marang tu. Dengan lidah, dosa. Ataupun yang keempat, menyatakan, menyalahkan sesuatu yang hak, yang benar.
daripada mengumpat, mencarut, memaki, memfitnah. Baik. 3 lagi dosa berada dalam perut, iaitu minum arak atau apa sahaja yang diharamkan. Minum, makan apa saja yang diharamkan, dosa di perut. Hari ni orang makan babi. Oh, kita dah makan babi selama roh. Dia kata dalam TikTok dia, saya Muslim tapi saya makan babi. Dahsyat. Dia mengaku dia Islam tapi dia kata dia makan babi. Babi tu panggang pula, rangup bunyi dia prok kulit dia. Belum lagi yang minum arak. Okey. Sedih kita hari ni tuan-tuan. Arak masih berjalan. Arak masih tak tahulah cakap lagi ke dalam pula. Susah sekarang. Ayah. Hentak tuan-tuan, kita jaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Sekarang zaman tu lah. Baik. Zaman sekarang ni zaman ialah nak menegur dengan tangan dah tak ada, menegur dengan mulut pun tak boleh. Maka dengan kata Nabi, dengan hati. Walaupun dia adalah serendah-rendah iman, buat je lah. Dalam hati saja menegur. Baik, kemudian yang seterusnya, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dan yang ketiga, makan harta riba. Yang ni yang banyak kita terlibat ni. Beli kereta riba, beli mah pun riba, buat loan riba, personal loan riba, kad kredit riba, insurans riba. Banyak unsur riba. Masuk saham riba. Macam mana kita nak lepas daripada unsur-unsur riba ni tuan-tuan? Tak beli, tak dapat rumah. Tak ambil, tak dapat kereta. Sebab itu manusia yang bijak ialah manusia yang mengumpulkan ilmu, bukan mengumpulkan harta. Saya ulang balik. Manusia yang bijak ialah manusia yang mengumpulkan ilmu dan bukan mengumpulkan harta. Manusia yang bijak adalah manusia yang hidup bebas daripada kokongan hutang. Bukan bijak kalau dia dapat loan. Jangan bangga kalau kita boleh dapat loan. Bersyukurlah kalau kita tak lulus loan. Aku selamat daripada riba. Atau aku selamat daripada hutang. Masalah kita hari ni, kita suka hutang sebab nak senang. Beli kereta hutang. Sekarang nak berjalan ke mana? Cik khabar. Nak berjalan ke mana sekarang? Tak ada jalan. Habis guna kereta. Bayar sebulan 1,000 lebih. Gaji 2,000 lebih. Dulu boleh beli kereta sebab malam-malam jual burger. Sekarang apa benda nak jual? Tak boleh jual lah, tutup lah. Dulu yang beli kereta tu sebab boleh jual burger malam, dapatlah boleh bayar lah. Kenapa beli rumah? Rumah tu saya tak duduk, saya sewa kan. Habis tu penyewa tu pun dah tak bayar sewa, dah lari dah ustaz. Dia pun kena buang kerja. Jadi dia nak bayar sewa apa, dia pun tak ada kerja. Dia balik kampung lah. Hari tu menung saya ni 3 bulan ni. Belum bank macam mana nak bayar ni. Dulu sewa boleh cover, sekarang apa lagi nak cover?
Oh, banyak. Berbeza dengan orang yang tak ada hutang. Relax. Rumah sewa. Pakai motor satu. Nak berjalan mana-mana naik Grab. Senang hidup dia. Tak fikir insurans, tak fikir kereta kena langgar, tak fikir dia langgar kereta, tak fikir dia ada AES. Tak payah fikir spare part rosak, spare part kena tunggu 2 minggu pula. Tak fikir tentang cermin gelap. Tak fikir tentang minyak hitam bocor. Tapi sayang, mentaliti orang kita, kalau tak ada kereta tu leceh, kalau tak ada kenderaan tu lekeh. Itu dah diajar. Kalau ada kereta mahal pula, itu hebat. Beratus tahun, berpuluh tahun disumbat benda tu. Kalau balik kampung raya dulu-dulu naik bas, orang tak nampak-nampak. Tapi kalau kereta bersusun depan pintu pagar dalam halaman rumah, orang tengok begini. Mak bapak pun bangga duduk kat tingkap, tengok ada 10 kereta anak dia berkumpul kat depan. Sebab tu tuan-tuan yang belum berhutang, tolong kaji elok-elok. Jangan hidup anda dibelenggu riba. Bila tuan-tuan dibelenggu dengan riba, dengan hutang, kebahagiaan sudah hilang, ketenangan sudah dicabut daripada kita. Sedang penonton yang saya hormati, banyaknya komen tak dapat saya nak baca ni tuan-tuan. Okey. Nur Mazni Mansur, Sabani Sazali, Rostam Afendi, Nur Atiqah, Siti Arija kata lega, dah ada, tak ada hutang. Alhamdulillah, tahniah. Azizah Karim, lockdown relax je. Putri Lia, duit habis bayar hutang kereta mewah tapi tak boleh jalan pergi mana-mana. Sekarang apa? Tahun dah tak boleh jalan. Kereta kena pakai juga bayar. Azizah Karim, macam saya, relax je, tak ada hutang. Tahniah. Jamilah Bacok, pencen dah tak ada hutang. Tahniah. Alhamdulillah. Terima kasih Jamilah Hassan, Habibah Jusoh, Ayumi, Yumi, Zarina Makno, Aisyah Tawil. Terima kasih semua. Baik. Yang keseterusnya, dua berada di kemaluan, iaitu berzina dan melakukan liwat. Dan pembahagian zina tu banyak pula. Nantilah bila-bila masa kita baca ni pembahagian. Cek cok CCD lagu Opik. Rapuh satu ustaz. Saya ni kenal dengan Opik ni. Ada program sekali dia, 2 kali dengan Opik. Tapi lagu rapuh dia tu pula saya tak ingat tuan-tuan. Sekarang ni ustaz salah menegur, salah cakap walaupun betul, salah gaya kena saman ustaz. Betul. Okey. Betul. Zaman orang terdesak, zaman orang tertekan sekarang. Asalnya hidup kita biasa ya, senang je, tapi kita yang menyusahkan cara hidup. Itu jadi bila dah jadi macam tu, tekanan lah. Semua orang pakat tertekan, bunuh diri merata sekarang ni. Asalnya senang saja. Dan satu lagi dosa pada kaki, yakni melarikan diri daripada berjihad pada jalan Allah. Dan satu lagi dosa keseluruhan tubuh, iaitu engkar, derhaka kepada mak bapak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, begitulah kata Syekh Abu Talib Al-Makki tentang pembahagian dosa. Ada 17 semuanya dibahagi-bahagikan mengikut tubuh kita. Baik, besok kita akan baca tentang, insya-Allah kita akan baca tentang zikir. Sekarang sampai dah masanya untuk kita membaca pula kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab Ihya Ulumuddin. Baik. Kita sampai pada muka surat 503.
Macam mana nak dapatkan khusyuk di dalam hati ketika menunaikan solat? Baik, kita nak tengok kata Imam Al-Ghazali dalam kitab dia. Sekarang cakap dah tegur, dah cuba buktikan kebenaran, tak kena juga. Okey, kalsum manap, dosa pada keseluruhan tubuh. Bib Azmi, semoga sihat, terima kasih. Lan Mazlan, terima kasih. Khadijah Ilyas, Ustaz, kalau ulama tidak menegur, siapa yang patut tegur? Seperti orang yang amalkan liberal, LGBT dan sebagainya. Yalah, kami tak tahulah, saya dah banyak kali tegur, tapi kami tak ada kuasa. Sekadar tegur boleh, kuasa tak ada. Cakap boleh, jadi tindakan tu tak ada. Tak ada tindakan, tu masalah. Sekadar tegur, sebab tu orang makin berani, sebab tidak ada tindakan. Peraturan ada, tindakan tu cakap lebih kan ke dalam, dapat surat lagi. Baik, kita tengok tentang kehadiran hati ataupun khusyuk di dalam hati ketika solat. Pertama-tama yang akan kami huraikan adalah mengenai kehadiran hati. Yang kami maksudkan kehadiran hati ialah hati yang kosong daripada selain yang dilaksanakannya. Waktu kita nak semayang tu, waktu tu hanya ingat nak semayang. Jangan ingat lepas semayang ni aku nak pergi kenuri, lepas semayang ni aku nak bagi makan kucing, lepas semayang ni aku nak tidur, lepas semayang ni aku nak tengok televisyen, lepas semayang, duduk dalam semayang, duduk fikirlah. Belum khusyuk. Aku ni kena cepat semayang ni, ada mesyuarat ni, ada seminar ni, saya ni ada seminar ni, tak tahulah apa nak jadi pada kapur pisang ni, bala. Dalam semayang duk ingat bala lagi. Ini contoh orang yang hati dia tak hadir masa dia sembahyang. Sepatutnya masa sembahyang tu hati dia kosong daripada benda lain, melainkan hanya dengan sembahyang saja yang dia ingat. Dan yang keduanya, dia ajak-ajaknya berbincang dalam sembahyang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukrata wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi kathira, dan segala puji hanyalah pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukrata wa asila, aku mensucikan Allah pada waktu pagi, waktu petang ni, semuanya aku ingat pada Allah. Dia duk cakap dengan sembahyang tu seolah-olah dia bercakap dengan Tuhan. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah, rahmatilah aku ya Allah, berilah kekuatan padaku ya Allah, peliharalah padaku ya Allah, angkatlah darjatku ya Allah, berilah rezeki yang baik kepadaku ya Allah, berilah hidayah padaku ya Allah, sihatkanlah tubuh badan aku ya Allah. Dalam semayang duk cakap macam tu. Tu yang dia tak ingat benda lain, dia ingat benda semayang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Allah yang maha tinggi dengan segala sifat kepujian bagi Engkau ya Allah. Dia tak ingat apa dah. Ini waktu semayang ingat kunci hilang, ingat cicak, ingat nak pergi minang janda, ingat nak pergi ngorak yah kucai. Ni pun masalah besar ni tuan-tuan ni. Rozaida Rozek dari Taiping. Macam mana Rozaida? Durian dah keluar belum? Jamaliah Syarif, salam Ustaz. Nurizan Zakaria, khusyuk. Bib Azmi, alhamdulillah. Umi Rayyan. Kemudian
Oleh itu pengetahuan dengan perbuatan dan perkataan harus disertakan keduanya, dan fikiran tidak lain melainkan tertuju pada keduanya, bacaan sembahyang dan perbuatan sembahyang. Apabila fikiran tertumpu kepada apa yang dituju dan hati terarah pada tersebut dan kelalaian tidak lagi wujud, maka pada masa itu yang akan ada pada kita ialah khusyuk. Sebab tu saya kata banyak kali dah, kontrol perbuatan. Ni aku nak baca Fatihah ni, aku nak baca Fatihah ni, kontrol. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kontrol. Kontrol tu maksudnya apa? Ikut bacaan. Jangan biarkan pemikiran terbang tempat lain. Sekarang ni kita biarkan pemikiran kita melayang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mulut lain tapi hati melayang. Sebab apa? Sebab kita tak kontrol, kita tak ikut, kita cuai. Cuba tengok orang yang buat kerja, orang yang seni, dia buat kerja, dia melukis, dia tumpu lukisan dia, sebab tu jadi elok. Orang yang mengukir, dia tumpu, sebab tu jadi elok. Cuba dia mengukir, memanglah pap luka tangan. Sebab apa? Sebab dia tak tumpu. Tengok orang yang tak mengukir labu sayung ke apa ke, dia mengukir ukiran ke. Cuba kita ukir sembahyang kita. Allah mengukir saja aku sembahyang maghrib 3. Boleh masuk niat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Boleh. Sebab itu pada waktu sembahyang, tutupkan, rendahkan pandangan. Mintalah pada adik-adik bila pergi sembahyang, jangan pakai baju yang bertulisan, bergambar. Akan tak khusyuk orang belakang tu, duk baca macam-macam kat tulisan kat baju kita. Langsir dalam surau pula, bercorak-corak pula, warna-warni pokok-pokok bunga, siap dengan beruang panda lagi duk ada. Duk relax makan buluh beruang panda tu, jadi langsir surau. Pakai duk tengok tu. Ataupun ada jam dinding pula, tulis waktu sembahyang dekat depan. Memang orang duk tengok jam, subuh pukul berapa, syuruk pukul berapa, maghrib pukul berapa. Bila nak jadi khusyuk? Siap tulis pula nama jawatankuasa surau, jawatankuasa masjid kat depan. Pakak duk baca, siap ada gambar pula. Sebab apa jadi tak khusyuk? Sebab mata tak dikendalikan dengan baik, telinga tak dikendalikan dengan baik, akhirnya hati pun berkata-kata. Maka jadilah sembahyang tapi hati tak timbul, hati tak khusyuk. Baik, sementara pemahaman terhadap makna kata-kata di dalam sembahyang itu merupakan suatu hal yang berada di balik kehadiran hati. Sebab itu kalau kita tak faham makna pun tak apa. Yang pentingnya kau khusyuk. Ini dah tak faham makna, hati tak khusyuk. Memahami makna itu satu cara untuk mengkhusyukkan. Tapi kalau tak faham, dia baca ya Rabbighfirli warhamni, dia baca ya, dia tak tahu apa makna pun. Tapi dia khusyuk, tak apa lagi. Ada kalanya hati bersama kata-kata dan sebaliknya boleh tidak hadir bersama kata-kata. Ada yang hati dia khusyuk dengan sebab dia faham makna. Dan ada juga orang yang hati dia khusyuk dengan tidak memahami makna. Jadi pengertian hati yang meliputi pengetahuan tentang makna-makna yang diucapkanlah yang kami maksudkan dengan pemahaman. Baik. Kemampuan manusia dalam hal ini adalah berbeza. Dalam nak mencapai tahap khusyuk ni tak sama.
Budak kecil memang tak khusyuk lah. Mata tu tengok melilau. Umur 8 tahun. Semayang. Rakaat pertama aja baik. Rakaat kedua tengok orang. Itu budak. Tapi kalau umur 80 duk tengok orang, yang tu lain macam tuan. Manusia mempunyai sistem tubuh yang kadang-kadang berbeza. Mungkin daripada satu sudut dia sama, berasal daripada air, berasal daripada tanah, ada jantung, ada darah, semua sama. Tapi kadang-kadang yang tak samanya ialah daya tubuh, daya tahan tubuh. Sebab tu kita tak boleh paksa satu-satu benda yang sama dimasukkan kepada benda yang tak sama. Kita nak bagi ilmu, tak boleh bagi ilmu yang sama kepada orang yang tak sama. Lain tuan-tuan. Apa guna kita baca ni pada budak tadika? Ada guna? Tak guna. Dia bukan faham. Apa guna kita baca kitab ni pada budak sekolah rendah? Dia pun tak faham. Pelajaran tinggi. Dia akan berguna pada orang yang mempunyai akal yang sempurna, orang yang dah matang, orang yang boleh fikir dengan baik. Sebab itu nak menyampaikan ilmu kena tengok pada siapa yang kita sampaikan. Itu cerdik. Kalau saya nak sampaikan ilmu matematik tambahan pada opah umur 70, tu bodoh nama dia. Mai opah saya ajar cara-cara buat matematik tambahan. Ngangah dah. Ilmu ni ustaz, dah dia tak sesuai dengan upah tu. Yang ni yang saya ajar pada budak form 4, form 5. Takkan dia 75 tak boleh faham. Budak 14 tahun boleh faham. Itu budak 14 tahun bang. Ini 74. Otak dia tak sama. Kalau otak tidak sama pun kita kena tapih ilmu yang kita nak sampaikan pada dia. Bayangkan kalau badan tu tak sama, sistem badan tak sama, sistem imun tak sama, tiba-tiba kita nak bagikan kepada mereka satu benda yang sama, tak sama kan. Sebab itu kita tengok di hospital, doktor nak bagi dos pun dia tengok kepada kadar penyakit, kadar tua, umur badan, lanjut ke tidak, sesuai ke tidak dengan badan. Dia tanya dulu alergik ke tidak, semua dia tanya. Itu doktor. Jadi kita bimbang hari ini kalau kita menyamakan semua orang di dalam penyampaian ilmu, maka ilmu tu tak sampai. Yang kedua, boleh merosakkan orang, pemahaman, ya, jadi blur, jadi stres. Begitulah kita kiahkan kepada benda-benda yang lain. Okey, dia tak sama. Antibody manusia, imun manusia ni dia tak sama. Baik, kemudian ditangkap hujan, sedang elok dengar ceramah ustaz. Wawa. Okey, Hashimah Abdul Hamid nak sampaikan ilmu, penyampainya kena cerdik betul. Nursiah Sarike, alhamdulillah sampaikan ilmu pada orang yang kita nak sampaikan. Nurizan Zakaria, kemampuan manusia ni untuk capai khusyuk berbeza. Ajesian opah suruh belajar admat. Contoh. Nah. Baik, Bukit Kapal Selangor cerah daripada Muhammad Nur Ibrahim. Hafsah Talib, ilmu tak sampai. Baik. Begitu juga kemampuan manusia di dalam memahami segala makna Al-Quran, puji-pujian kepada Allah adalah tidak sama.
Sebab tu ada orang yang tahap sembahyang khusyuk dia, subhanallah, kalau betih dia tertikam dengan anak panah, waktu dia sembahyang tu orang cabut anak panah dia, waktu tu orang cabut. Sebab waktu tu dia tak rasa apa, dia betul-betul sedap dengan sembahyang, sampai orang cabut anak panah pun dia tak terasa. Subhanallah, punya khusyuk. Kita membayang dan jauh, kita tengah-tengah sembahyang, ambulan lalu, kita boleh tahu siapa sakit. Ambulan lalu dekat depan rumah, tu bomba panjang, kita boleh tahu siapa sakit. Oh, Kak Gayah nak beranak tu, nampak? Tengah sembahyang tu boleh ingat Kak Gayah nak beranak. Astagfirullahalazim. Tapah fam. Ustaz, apa khabar? Saya dari Tok Ayah Haji Ustaz Nurdin. Alhamdulillah. Baik, kemudian betapa banyak pengertian terperinci yang difahami oleh orang yang melaksanakan solat ketika sedang solat, padahal sebelumnya tak terlintas dalam hatinya. Daripada segi inilah, solat boleh mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi Allah kata dalam Quran, bila sembahyang ni kita takkan buat jahat, kita takkan buat kemungkaran. Kesan daripada sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang, kita masih lagi buat jahat, kita masih lagi buat mungkar, maknanya sembahyang kita tak mencapai kualiti, grade, SOP yang ditetapkan. Sebab tu banyak orang sembahyang tapi jahat. Anak kita sembahyang tapi derhaka pada kita. Banyak. Ramai. Kamu ni sembahyang tapi rasuah balun. Kamu ni sembahyang tapi mata kamu duk tengok benda tak elok. Nampak? Kamu ni sembahyang tapi mulut amboi. Insurans ada ke tidak mulut tu? Nampak tu tuan-tuan. Tapi kalau kita betul-betul khusyuk dalam sembahyang, memahami kehendak, peraturan, makna, puji-pujian di dalam sembahyang, akhirnya kita jadi khusyuk. Orang macam ni tuan-tuan, dia akan mencegah daripada perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Sebab itu solat memberi pemahaman mengenai perkara yang dipastikan dapatlah mencegah perbuatan-perbuatan keji. Jadi yang kita kena perbetulkan balik sekarang ialah sembahyang. Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan jalan sabar, dengan jalan sembahyang. Rupanya sembahyang ni salah satu sebab Allah nak bagi pertolongan. Tapi kenapa pertolongan tak sampai-sampai? Sepatutnya Allah dah bagi dah pertolongan tu, dah sampai. Tapi kenapa tak sampai? Jadi jangan salahkan Allah. Allah tak ada salah, kita yang ada salah. Mungkin sembahyang tak khusyuk, mungkin cara sembahyang tak betul, tak macam mana Nabi buat. Walaupun kita hantar kertas jawapan, tapi cikgu tak luluskan jawapan kita tu. Sebab apa tak lulus? Sebab jawapan dia tak mengikut apa yang dikehendaki daripada soalan, tak ikut skema dia. Dia ada jawapan yang betul, tapi soalannya, Ustaz, saya dah hantar kertas jawapan kan, saya dah hantar kan, ya, 1.5 jam soalan dia dijawab. Saya dah hantar 1 jam 20 minit. Maknanya saya yang hantar masih dalam
Benar, dan saya bagi. Kenapa saya tak lulus? Kenapa tak dapat? Memang tak dapat lah sebab jawapan yang kau bagi tak betul. Apa tak betulnya? Saya ubah sikit je pun. Saya ubah sikit je. Tak boleh. Kita dah kata pen mesti pen mata bola warna hitam. Yang kau tulis pen warna merah pasal masa tu pen tak ada warna hitam, yang ada warna merah aja, kira darurat lah. Oh, tak boleh macam itu. Itu belum darurat lagi. Macam mana kamu boleh ubah ni? Pen tu kamu boleh minta, boleh angkat tangan, nanti kami hantarlah pen lain. Oh, saya malas angkat tangan, nanti ganggu pula orang lain periksa. Oh, tak boleh macam itu. Dah kata syarat dia mesti macam ni, kena ikutlah syarat dia. Kita tak boleh ikut pada otak kita. Begitulah dengan sembahyangnya, tuan-tuan. Kalau kita ikut kepala otak kita, dalam masa yang sama kita berdoa lepas tu minta Allah tolong kita, memang Allah tak tolong sebab cara tak betul. Macam mana kuih semperit tu nak naik kalau bancuhan tak betul? Ada kuih semperit nak jadi kembang. Loh, ni semperit ke sembelit? Dia jadi kembang. Ada orang yang buat kuih bangkit jadi kembang penuh. Pak siapa ni? Terlebih gula. Pak siapa ni? Terlebih ini. Bila terlebih sana sini, memang akan jadi kesan yang tak elok. Kurang sana sini pun akan jadi kesan yang tak elok. Subhanallah. Mengenai pengagungan ini merupakan suatu hal yang berada di balik kehadiran hati dan pemahaman. Maka bila kita ada hati yang hadir, pemahaman yang betul, maka kita mula mendatangkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sebab tu awal-awal kita sembahyang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita dah surrender pada Allah dah, Allah Maha Besar. Tapi kalau dia tak faham makna ni, sebab itulah dia tak takut pada Allah pada waktu dia sembahyang. Kalau dia faham Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu sembahyang mayat tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah, fikir balik. Orang depan ni dulu hidup, dulu berjalan, dulu berlari. Sekarang dalam keranda engkau. Satu hari nanti aku dalam keranda juga. Allahu Akbar. Khusyuk kita. Ini bila sembahyang mayat, Allahu Akbar. Ada ke orang sedekah sembahyang mayat ni? Jauh datang ni, lepas duit minyak jadilah tadi. Sebab orang yang bercakap dengan hamba sahayanya mengenai sesuatu, contohnya hatinya hadir ketika dia sedang melakukan pembicaraan dan memahami makna, namun dia tidak mengagungkan hamba. Oleh itu pengagungan meningkatkan kehadiran hati dan pemahaman makna pada hamba. Macam saya ni tuan, ada hamba depan saya ni. Okey, saya nak kamu bersihkan kebun tu. Bersih elok. Bakar sampah. Daun-daun dia kau bakar. Mana daun yang lebih di dahan dia tu yang tak guna, cantah aja. Faham? Faham, cip. Pergi buat kerja. Ai cip. Arahan daripada bos, tuan. Maka letaknya pemahaman itu ialah pada si hamba tadi. Kalau hati dia khusyuk, dia ikhlas buat kerja, tuan dia puas hati. Tuan dia pergi tengok, cantik.
Sampah pun kamu bakar elok. Daun-daun yang tak berguna kamu cantas dahan-dahan dia bagus. Sebab apa? Sebab dia memahami kehendak Tuhan. Tapi kalau hamba tu tak memahami kehendak Tuhan dia ikut suka dia. Dia buat kerja, tapi tak mencapai tahap SOP. Tak mencapai tahap yang dikehendaki. Akhirnya kerja dia ditolak. Walaupun dia sapu sampah, sana dia sapu, situ dia tak sapu, situ dia longgok sampah tapi dia tak buang sampah. Dahan tu pula dia cantas sampai ke pucuk, tinggal batang ya. Dahan ni pula hak buruk pula dia tak buang, hak mati-mati ni. Sebab tu Tuhan dah kata budak ni tak boleh haram. Aku tak mau tengok kerja dia. Habis pergi. Sebab tu tuan-tuan sedang penonton yang saya hormati, mudah-mudahan kita boleh memahami bagaimana cara untuk kita nak khusyuk di dalam sembahyang. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah kita petang nanti. Malam nanti ada lagi, petang nanti pun ada lagi, tengah hari ni pun ada lagi. Sepanjang PKP ni tuan-tuan, pelbagai pengisian yang kami berikan kepada tuan-tuan yang saya hormati. Cuma tuan-tuan doakan kepada kami di Al-Barakah, sebab di tempat kami ni ada kawasan yang kena PKPD. Memang tak boleh keluar lah tuan-tuan, makcik-makcik pondok ni. Si ada kawat berduri lagi depan pondok dia orang. Malah depan pondok juga ada buat roblok lagi. Ya kan, jadi suasana tu ya, kita nak hantar makan pun susah. Tapi nasib baik kita sempat bekalkan beras pada mereka pada minggu lepas. Jadi kita harap pada makcik-makcik tadi ada lagi lah stok ikan bilis ke. Hari tu saya bagi sardin tin 3 tin seorang je. Harap cukup lah untuk 2 minggu ni. Dengan telur, kalau tak cukup, kita harap pada makcik-makcik ni tolong telefon kita lah. Ya, pagar kawatnya betul-betul depan rumah tu, gulung-gulung sepanjang jalan depan pondok. Jadi kesianlah. Jadi kita harap pada semua pihak, putuskanlah rantaian ini, patullahi SOP, duduklah di rumah, jangan ke mana-mana, melainkan kalau ada hal yang tak dapat dielakkan. Kita tolong untuk sama-sama membantu supaya tidak mengganggu kehidupan kita. Dan kita doa pada Allah, banyakkan bertaubat kepada Allah supaya Allah hapuskan penyakit ini pada kita, supaya Allah berikan idea penyembuhan, penawarnya, dan terbuka pintu hati manusia untuk menggunakan penawar-penawar yang terbaik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita mematuhi SOP dan kita doakan sahabat kita yang sekarang terkena COVID diberikan kesembuhan, yang berada di hospital diberikan kesembuhan, yang berada di pusat kuarantin segera pulang diberikan kesembuhan, dan keluarga yang diuji dengan kematian diberikan ketenangan, kesabaran dan keredaan atas kehilangan keluarga terdekat, keluarga tercinta. Dan teruskan berdoa pada Allah, jauhi maksiat, tutup segala pintu-pintu maksiat. Sebagaimana kita begitu tegas melaksanakan SOP, begitulah sepatutnya kita tegas di dalam membantras kejahatan, kemungkaran, maksiat. Barulah sejajar yang dikehendaki di dalam agama kita. Wallahu a'lam. Saya minta maaf, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab